sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran terafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kasih sayang, kerana dengan rahmatnya dapat sekali lagi kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Allah masih memberikan kita peluang, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita waktu untuk kita terus berbuat kebaikan, untuk kita terus menjadi mukmin dan muslim yang lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Semoga perjalanan kehidupan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah, semoga Allah memberikan kita semoga Allah membimbing kita untuk kita terus istiqamah di jalannya, insya-Allah. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin daripadanya
Allah rezekikan kita untuk kita bertemu lagi pada petang ini, pada hari yang mulia ini, hari yang berbahagia ini, penghulu segala hari, untuk kita sama-sama berkumpul, untuk kita sama-sama mempelajari, untuk kita sama-sama mengkaji, sama mengumpas, okey, ilmu Al-Quran, secara khususnya ilmu tajwid. Jadi insya-Allah beradanya saya di sini hari ini, petang ini, untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama berkongsi ilmu, untuk kita sama-sama mengetahui macam mana untuk membaca pada hari ini muka surat 531. Ada 2 surah di sini, penghabisan kepada surah Al-Qamar, dan kita akan masuk pula kepada surah yang baru, iaitu surah Ar-Rahman, muka surat 531. Jadi insya-Allah diharapkan semua dah bersedia. Jangan lupa dengan buku nota, pensel dan Al-Quran masing-masing. Insya-Allah kita mulakan bacaan kita, Al-Quran kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah ke surat 531, penghabisan kepada surah Al-Qamar, dan kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Ar-Rahman. Kita tak nak buang masa lagi, kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat semua, seperti biasa jangan lupa untuk bantu share live kita, okey? Jangan lupa untuk bantu share live kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Okey, sekali lagi saya ulang. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Wama ma dibaca dengan panjang di sini. Okey, wama hari ini yang pertama sekali kita jumpa. Ma atasnya ada tanda mat ataupun ada ombak rindu di sini, yang tanda macam bentuk ombak ni kan. Okey, dibaca dengan berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Wama amruna na pun sama, nampak di atasnya ada ombak rindu, baca dengan panjang juga, 4 ataupun 5 harakat. Illa lam ada tanda sabdu, lam ada tanda tasydid. Bila ada tanda sabdu, pastikan kita masuk tu lambat sikit. Kerana apa? Kita beratkan dia. Dia tak boleh laju. Ila, dia kena macam mana? Illa. Okey? Wa ma amruna illa. Okey? Illa, lambatkan sikit masuk dekat lam, kemudian la-nya baca dengan 2 harakat. Illa wahidatun.
tun, ikhfa hakiki. Tanwin 99 bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Okey, jangan baca tun, jangan baca jelas. Wahidatun kalam, wahidatun, tak nak. Wahidatun tun, lidah jangan sampai naik ke langit. Lidah jangan sampai naik ke langit. Okey, ikhfa hakiki, biarkan lidah kita tergantung sahaja di tengah-tengah. Okey. Wahidatun kalamhin bil basar. Kalam mim yang bertanda mati, matikan dengan jelas dan terang, izharus syafawi. Mim yang ada tanda mati, mim yang ada tanda sukun, izharu syafawi. Macam mana bacaan izharu syafawi? Baca dengan jelas, baca dengan terang. Macam mana kalau huruf mim mati ni nak baca dengan jelas dan terang? Rapatkan bibir. Tapi jangan rapatkan bibir dengung. Kalau yang saya selalu kata, rapatkan bibir, dengungkan dua harakat, itu kalau mim tanda sabdu. Tetapi kalau mim tanda sukun, tanda mati, cukup sekadar rapatkan bibir sahaja, sekali sentuh je. Kalam, him, lepas tu terus masuk pada huruf yang selepasnya lah. Apa nak hukum dia dekat sini? Izharus syafawi. Kalam him bil basar. Mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan huruf ba. Hukum dia adalah iqlab, dengungkan dengan dua harakat. Kemudian bil, matikan terus dekat lam ni. B-I-L, bil, alif lam qamariyah. Bil basar sampai ke ayat 50. Daripada awal surah Al-Qamar sampai ayat ke 50. Belakang setakat ni semua pendek, okey? Semua pendek sebab apa? Dekat tengah-tengah dia ni second last. Second lastnya tak ada huruf mat. Tak ada huruf alif kat sini, tak ada. Basor. Tak nak. Salah. Basor. Pendek sahaja. Bil basor. Kemudian ra kita nak baca tebal ke nak baca nipis? Ra di sini kita baca dengan tebal. Kerana apa? Kerana huruf sebelumnya berbaris atas. Bila saya cakap huruf sebelumnya berbaris atas, saya tak nak pula ada yang baca bil basar. Bil basar. Kenapa baca basar? Ni ustaz, baris atas. Memang baris atas, tapi sod, baris atas dia so. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Sod, baris atas dia bunyinya so. Bukannya sod, baris atas bunyi sa. Jadi bil basar, salah. Kalau basar jadi huruf sin. Sedangkan ini huruf sod. So, dia bukan basar, tetapi basor. Bezakan dekat situ. Masih ramai lagi yang ada kesalahan dekat sini. Terus terang cakap, masih ramai lagi yang baca kat sini salah. Tolong betulkan. Bermula pada hari ini. Bermula pada hari ini, minta tolong jangan lagi salah sebut. Sebab apa? Kalau salah sebut, salah bunyikan, seolah-olahnya macam kita mengubah huruf kepada huruf yang lain lah. Kita tak nak macam tu. Bil basar. Baik. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Macam tu. Baik. Kemudian ayat 51. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ lantunkan di sini qalqalah sughra. Lantunkan qalqalah sughra. Huruf dal mati kan? Qalqalah sughra. Jangan baca walaqad. Walaqad. Tak nak. Dah habis Syaifana. Walaqad. Okey, lantun Walaqad ahlakna. Berapa panjang nak baca na dekat sini? 4 ataupun 5 harakat. Apa hukumnya? Mad jaiz munfasil. Asya'akum fahal mim
muddakir. Mim muddakir. Nun kosong bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu nak kena buat apa tuan-puan semua? Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Ini saya kata tadi. Kalau mim mati, rapat bibir sahaja tetapi tidak perlu didengungkan. Mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Bermakna rapatkan bibir tu lama sikit, 2 harakat. Mim muddakir, M-I-M, mim. Okay? M-I-M, mim. Masukkan terus ke dalam huruf mim. Mim muddakir. Kir masih lagi pendek. Jangan baca panjang. Muddakir. Salah. Kenapa tak boleh baca panjang? Sebab tak ada huruf mat. Sebab tak ada huruf mat, maka tak perlu baca dengan panjang. Okey? Bila nak baca panjang? Bila ada huruf mat. Kalau tak ada, tak payahlah baca panjang. Macam tu. Senang kan? Muddakir. Pendek sahaja. Ayat 52. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu. Jangan sampai tertukar jadi wa kulla. Jangan sampai tertukar jadi wa kulli. Lamnya berbaris hadapan. Wa kullu. Okey? Wa kullu syai'in fa'alu. Syai'in fa'aluhu. Syai'in. Saya ulang banyak kali. Syai'in. Kenapa saya ulang banyak kali? Sebab saya tak nak ada yang baca macam ni. Syai'in fa'alu. Syai'in fa'alu. Tuan-tuan dan puan, tanwin tak selari. Tanwin tak selari kena dengungkan dengan 2 harakat. Okey? Syai'in fa'aluhu fi zubur. Fi zubur. Pendek lagi di belakangnya. Jangan baca panjang. Fi zubur. Salah. Pendek je. Fi zubur. Fi zubur. Okey. Selesai. Ayat 52. Ayat 53. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu saghi. Ada titik di atasnya huruf ghin. Ada mata di atasnya huruf ghin. Bukan huruf ain. Bukan huruf ain. Jangan baca so'i. Salah. Saghi. Huruf ghin dan huruf ain ni, dia punya bentuk je nak dekat sama. Tetapi bunyi dia tak sama pun. Jauh. Bunyinya jauh. Ain lebih kurang macam bunyi hamzah. Ghin lebih kurang macam bunyi ra. Dia tak ada ain lebih kurang macam bunyi ghin. Tak ada. So dekat sini kalau orang yang baca salah dekat sini, sama ada dia memang keliru, dia tak tahu, ataupun dia tersilap pandang. Jadi apakah sebenarnya tujuan kita buat program 1 hari 1 muka surat Al-Quran? Sebelum kelas saya selalu cakap, tuan-tuan dan puan, ambil Al-Quran, ambil pensil. Kenapa tujuan saya suruh ambil pensil? Supaya apa yang saya cakap, tuan-tuan dan puan ingat ni, ini huruf ghin bukan huruf ain, ini huruf ni, ini huruf ni, ini huruf ni. Supaya poin-poin penting tu tuan-tuan dan puan boleh catatkan, boleh bulatkan, boleh tanda, boleh garis. Supaya apa? Supaya bila baca balik nanti, bila-bila masa dah tak salah. Sebab apa? Dah ada tanda dekat situ. Oh, Ustaz cakap ini bukan huruf ain. Saya ni selalu keliru. Alhamdulillah lah Ustaz bagi tahu dekat sini bukan huruf ain, huruf ghin. Sebab apa? Kalau tak tanda, takut nanti bila baca balik, jadi balik huruf ain kan. Okay? Huruf ghin.
So huruf ghin sorry. Okey. Sorry riu. Nampak bunyi dia macam mana? Riu. Masukkan dekat huruf waw di sini. Idgham ma'al gunnah. Saghirin wa kabirin mustatar. Rim tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan mim sabdu nak kena buat apa semua? Kena rapatkan bibir, dengungkan dua harakat idgham ma'al gunnah. Kalau tak tahu pun sangat apa hukumnya pun tak apalah tuan-tuan dan puan. Kalau dah tak tahu sangat dah memang dah tak boleh masuk lagi dah ni, dah penuh dah ni. Nanti ustaz, nanti. Esok saya belajar balik. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi kena tahulah, kena ambil tahu, kena ingat jumpa dengan mim walaupun tak tahu nama hukum. Jumpa dengan mim sabdu, terus kita rapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Okey, hukumnya apa dekat sini? Hukum dia idgham ma'al gunnah. Wa kabirim mustatar. Kenapa saya selalu tekankan? Saya cakap tuan-tuan dan puan, dalam huruf hijaiyah daripada huruf alif sampai ke huruf ya, ada huruf yang kita kena buka mulut. Ada huruf yang kita kena bulatkan mulut. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila jadi perkataan ataupun kalimah yang macam ni, kita tak baca salah. Sebab apa? Benda ni saya cakap berdasarkan pengalaman saya mendengarkan bacaan talaki dan sebagainya. Kalau saya tak dengar, saya tak pernah dengar seumur hidup saya takkan cakap. Tapi disebabkan benda ni selalu bermain-main dekat telinga saya kena cakap lah benda ni supaya menjadi ingatan kan. Huruf ta, buka mulut. Ta. Huruf to, bulat. To. Jadi kena ada perbezaan dekat situ. Kalau tak ada perbezaan, kalau kedua-duanya kita main sebut sama je, dekat sini dia jadi macam mana? Dia jadi mustatar. Kalau dia buka mulut kedua-duanya. Kalau dia bulatkan mulut kedua-duanya, dia jadi macam mana? Mustotor. Sebab tu saya cakap, bezakan supaya apa? Bila dia duduk sebelah-sebelah macam ni, nampak dia punya perbezaan dia. Mustator, itu yang betul. Mustator. Okey? Bukan mustatar, bukan mustotor, bukan mustotar. Satu je yang betul. Mustator. Tor masih lagi pendek di sini. Alhamdulillah. Masih lagi pendek. Boleh dapat dekat sini saja dah berapa lama saya terangkan dah. Harap-harap dapat sesuatu lah. Harap-harap dapatlah sesuatu. InsyaAllah Baik sahabat-sahabat semua, selamat datang. Yang baru masuk, yang masih belum share, minta tolong share, boleh tak? Minta tolong sharekan live kita. Siapa-siapa yang masih belum share, minta tolong share. InsyaAllah kita ramaikan lagi, kita meriahkan lagi kelas kita pada petang ini insyaAllah. Baik, kita bergerak ayat 54, ayat yang seterusnya. Bismillah. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Jannah, nun sabdu wajibul gunnah lagi, dengungkan dua harakat. Kemudian na-nya kena baca panjang dua harakat. Kenapa? Sebab ada alif kecil kat sini, mad asli. Jannati wa nahar. Tiu idgham al gunnah. Tiu wa nahar pendek lagi. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidqin. Fi maq'adi sidqin.
qalqalah sughra. Sid, qalqalah sughra. Kin, tanwin selari bertemu dengan ain, izhar halki, jelas dan terang bacaannya. Sidqin inda, sidqin inda. Nun kosong bertemu dengan dal, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Sidqin inda. Okey, jangan sidqin inda, sidqin inda. Kalaulah in ni pun kita baca, kalaulah dengung ni pun kita baca ain, apalah gunanya dia buat satu nun kosong, satu tanwin selari. Kalaulah dua-dua baca izhar, baiklah dekat nun ni dia letak nun mati, nun sukun, betul tak? Tapi ada sebab kenapa dia letak nun kosong dekat situ, supaya kita baca dengan dengung 2 harakat. Sidqin inda malikim, K-I-M, kim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al gunnah, rapatkan terus bibir, dengungkan 2 harakat. Malikim muqtadir, muqa. Masih lagi qalqalah di sini, qalqalah surah. Muqtadir, muqtadir. Baik, selesai ayat 55. Selesailah surah Al-Qamar. Tapi kita belum selesai lagi sebab kita nak masuk surah yang baru, iaitu surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tuan-tuan dan perempuan, kan hamzah wasal ni tak ada baris. Macam mana kita boleh baca Ar-Rahman? Kenapa kita tak baca Ir-Rahman? Sedangkan huruf ketiganya baris atas. Ada siapa-siapa tak boleh jawab dekat ruangan komen? Okay. Sebab apa? Kita nak juga dalam pada kita baca betul tu, kita nak tahulah kenapa macam ni, kenapa macam ni kan. At least bila orang tanya kita, sekurang-kurangnya kita tahulah jawapan. Tak adalah memang kita baca betul, tapi bila orang tanya kenapa macam ni, entahlah dah. At least kalau kita boleh terangkan dekat orang dekat situ kan, macam lagi cantik lah kan. Kenapa kita baca Ar-Rahman sedangkan huruf ketiga baris atas? Bukankah selalu Ustaz cakap kalau huruf ketiganya baris atas, kita mula baris bawah? Sepatutnya Ir-Rahman. Betul tak? Okey. Kenapa dekat sini kita baca Ar-Rahman walaupun huruf ketiganya berbaris atas? Tuan-tuan dan puan, berikan perhatian, fokus baik-baik. Kerana apa? Jawapannya, kerana huruf keduanya huruf lam. Kerana huruf keduanya huruf lam. Kita akan baca mengikut formula yang bila huruf ketiga baris atas, kita mula dengan baris bawah. Kalau huruf keduanya selain daripada huruf lam, macam tu. Tetapi kalau huruf keduanya huruf lam, automatik hamzah wasal ini kita akan baca dengan baris atas. Okey, dapat dekat situ? Tuan-tuan dan puan, saya dah terangkan. Tuan-tuan dan puan, cubalah fahamkan sendiri, gunalah ayat sendiri ke, terms-termsnya sendiri punya faham ke. Tulislah dekat atas Al-Quran tu, dekat belah atas ke, belah bawah ke, tepi ke, dekat buku nota ke, tulislah apa yang saya cakapkan ni. Supaya kita tak terkeliru. Supaya apa? Bila orang tanya, kita ada jawapan. Supaya bila orang tanya, kita ada jawapan. Okey. So dekat sini kita baca dengan Ar-Rahman. Kerana huruf kedua huruf lam. Baik, Alhamdulillah. Ramai yang dah tahu dah. Tapi dalam ramai-ramai dah tahu, ramai juga yang tak tahu. Jadi kita ambil ini sebagai ulang kaji ataupun ilmu yang baru. Baik, tuan-tuan dan puan, huruf ra ada sabdu, betul? Nampak sabdu terus masuk. Apa yang saya maksudkan dengan nampak sabdu terus masuk? Dekat sini kita terus masuk ke dalam huruf ra, jadilah Ar-Rahman. Sebab itulah kita tak baca Al-Rahman. Al-Rahman. Kita tak baca macam tu.
kita baca Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab ada sabdu di sini. Apa hukumnya? Alif lam syamsiyah. Boleh? Boleh Baik. Ar-Rahman. Kenapa man kena baca panjang? Sebab ada alif kecil di sini. Dia jadi ma'ari li sukun lah. Jangan Ar-Rahman. Jangan macam tu. Ada alif kecil, bacalah panjang. Ar-Rahman. Baik, selesai. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Panjang An-nya. Kenapa panjang? Sebab ada alif kosong di sini. Sebab ada alif kosong di sini. Jangan baca Allamal Qur'an. Jangan baca macam tu, salah. Allamal Qur'an. Panjang. Khalaqal insan. Khalaqal. Bukan khalaqal. Khalaqal. Bukan khalaqal. Khalaqal. Tuan-tuan dan perempuan, huruf kha bulat. Huruf lam buka. Huruf qaf bulat semula. Khalaqal. Khalaqal. Bukannya khalaqal. Bukannya kholokol. Dia bukan sampai macam tu lah. Khalaqal. Itu yang betul. Khalaqal. Semua pendek. Khalaqal insan. Nun kosong bertemu dengan sin. Ikhfa hakiki dengungkan dua harokat. Nun kosong bertemu dengan sin. Ikhfa hakiki dengungkan dua harokat. Kemudian san. Kena baca dengan panjang. Kenapa? Sebab ada alif di sini. Samalah macam ni. Ada alif kecil. Ada alif kecil. Bacalah panjang. Baik. Ada tulisan Rumi mengganggu Ustaz. Saya rasa Puan Hajah Atiyah ni mungkin pertama kali lah. Mungkin pertama kali join ataupun baru-baru join kan. Baik. Macam ni. Yang ada, saya terangkan benda ni Kena faham. Semua kena faham benda ni. Saya minta semua kena faham. Yang ada tulisan Rumi yang keluar, subtitle, sarikata yang keluar ni, dia keluar secara automatik. Dia keluar secara automatik. Apa yang saya cakap ni, Facebook detect secara automatik, dia keluarkan sendiri. Bukan kita yang edit. Sebab ini secara langsung, secara live, mana sempat kita nak edit apa semua. Jadinya tuan-tuan dan puan, benda ni dia keluar sendiri. Bukan kita yang nak. Bukan kami yang nak keluarkan. Kami nak fokuskan dekat ayat Al-Quran. Buat apa kami nak tutup-tutup dengan tulisan Rumi? Betul tak? So, ada cara dia tuan-tuan dan puan macam ni. Kan dekat live yang tengah tengok sekarang ni kan. Tekan sekali dekat skrin. Sekali lagi Dekat skrin kita ni, telefon kita ni, kita tekan sekali. Lepas tu carilah dekat mana-mana belah hujung-hujung kan. Belah kanan ke, atas, bawah, kiri ke, semua kan. Yang ada titik 3 ataupun yang ada lambang setting. Cari yang ada titik 3 ataupun yang ada lambang setting. Tekan, kemudian cari yang mana ada tulis caption, offkan dia. Yang mana ada tulis caption tu, kita offkan dia. Sebab dia memang akan automatic on. Kita yang kena buat secara manual, offkan dia. Okey, jadi saya harap kalau siapa-siapa yang lain-lain ada yang masuk cakap benda yang sama, saya minta kawan-kawan yang dah tahu ni minta tolong jawabkan dekat komen minta tolong jawabkan dekat komen. Tekan dekat skrin sekali, lepas tu cari yang ada titik 3 ataupun yang ada lambang setting, tekan, lepas tu cari yang ada tulis caption, kita offkan caption tu. Kita kena offkan caption tu secara manual. Nak tak nak memang kena buat macam tu. Nak tak nak memang kena buat macam tu lah. Okey, baik. Saya harap membantu lah. Saya harap membantu insya-Allah. Baik, kemudian ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Bismillah. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allama semua pendek.
hul bayan, yan baru panjang. Kenapa yan panjang? Sebab ada huruf mad. Mad arid lisukun. Allamahul bayan. Okey, selesai. Kemudian asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kenapa baca asyam? Kenapa tak baca isyam? Sama macam atas tadi, kerana huruf keduanya huruf lam. Apabila huruf keduanya huruf lam, automatik hamzah wasal akan jadi baris atas. Okey? Dan ada sabdu. Nampak sabdu, terus masukkan dekat sabdu ni alif lam syamsiah. Bacaan dia adalah asy-syamsu. Asy-syamsu. Bukan al-syam. Al-syama, bukan, salah. Asy-syamsu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Semua pendek, ban ni satu je yang panjang. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jangan asy-syamsu wal qamaru bil. Jangan baca macam itulah, salah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey? Asyam, alif lam syamsiah nama hukumnya. Wal, alif lam qamariyah nama hukumnya. Bihusban, bad, mad arid lisukun nama hukumnya. Boleh berhenti dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Yang tak boleh apa? 1 harakat. Bihusban. Tak boleh, salah. Bihusban. Baik, selesai. Ayat yang ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan naj. Nampak sabdu? Terus masuk alif lam syamsiah di sini. Wan najmu wash. Wan najmu wash. Sekali lagi alif lam syamsiah di sini, sabdu masukkan terus. Wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Baris jangan sampai tersalah. Baris jangan sampai tersalah. Wan naj. Lantunkan qalqalah sughra. Naj. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan, pastikan kita dapat bezakan macam mana sebutan ataupun bunyi yang keluar daripada mulut kita huruf shin dan huruf sin. Minta maaf cakap. Huruf shin dan huruf sin sebenarnya sampai ke hari ni masih ramai lagi yang baca salah. Okey? Masih ramai lagi yang baca salah. Saya ingatkan benda ni berlaku kepada budak-budak kecil, budak-budak tadika je yang baru nak belajar. Sebab apa? Sebab dia tak kenal huruf kan? Dia baru nak kenal. Kita ni dah kenal dah. Tetapi rupa-rupanya sampai ke hari ni masih lagi ada yang keliru. Saya tak tahu sama ada memang tak tahu ke ataupun keliru. Saya tak tahulah. Tapi huruf sin dan shin selalu salah. Selalu salah. Yang shin jadi sin. Yang sin jadi shin. Dengar baik-baik macam mana saya bezakan shin dan sin. Ada titik 3 shin. Tidak ada titik sin. Macam mana bunyi dia yang betul? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu bunyi yang betul. Itu bunyi dia yang betul. Bezakan huruf shin dan juga huruf sin. Ketebalan dia tu. Angin dia tu berapa banyak nak keluar. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a was alif lam syamsiah. Nampak sabdu? Terus masuk.
W-A-S, was. Wassama. Mad wajib mutasil. Di sini ada ombak rindu. 4 ataupun 5 harokat. Wassama'a. Wassama'a. Bukan wassama'u. Bukan wassama'i. Jaga-jaga dekat situ. Ada sebab kenapa dia A. Ada sebab kenapa dia U. Ada sebab kenapa dia I. Di sini hamzahnya A. Wassama'a rafa'aha wa wada'al. Wa wada'al. Jangan baca wa wada'al. Wa wada. Wa wada. Wa wada'al. Salah. Kalau kita cakap wa wada'al jadi huruf dal. Sedangkan ni bukan huruf dal, ini huruf dot. Huruf dot macam mana? Wa wada'al. Wa wada'al mizan. Boleh Boleh Baik, zan ma'arif disukun, baca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Baik, yang ni kena fokuskan baik-baik. Saya minta yang ni kena fokus baik-baik. Ayat 8 ni. Alla tatghaw fil mizan. Alla tatghaw fil mizan. Ayat ni nampak pendek. Fokus baik-baik, berikan perhatian baik-baik. Sebab apa? Saya percaya surah Ar-Rahman antara surah yang paling biasa kita baca, kita amalkan. Nak tidur malam ke, bangun pagi ke, ada waktu lapang ke, lepas maghrib ke, lepas solat 5 waktu ke. Saya percaya surah Ar-Rahman antara surah yang orang biasa baca, orang jadikan amalan. Tetapi jangan sampai apa yang kita baca salah setiap hari sampai jadi amalan. Amalan yang salah. Maksudnya bacaan yang salah lah. Tak nak. Dengarkan baik-baik dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, dekat huruf lam ada tanda sabdu. Allah. Tak boleh ala. Dekat huruf lam ada sabdu Allah. Tak boleh ala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian, ni, dengarkan baik-baik dekat sini. Kesalahan yang pertama yang dekat sini, orang-orang yang keliru huruf sod, dot, to, dho. Sod, dot, to, dho. Yang paling selalu saya dengar apa dia? Dia tukarkan huruf to yang ni jadi huruf dot. Macam mana bunyi dia? Alla tadghaw. Alla tadghaw. Dahlah salah pergi tukarkan huruf dot. Huruf dot pula dia pergi lantunkan. Kalau huruf dot sekalipun yang betul, huruf dot tak boleh lantun. Nampak tak dekat situ dah berapa kesalahan? Itu kesalahan dekat sini yang menukarkan kepada huruf dot. Kesalahan yang kedua dekat sini apa dia? Tidak lantun lah. Macam biasalah. Sebab ini kan qalqalah. Kan qalqalah kesalahan biasa berlaku orang buat apa dia? Tak lantun. Sebab tu saya cakap qalqalah kena lantun, qalqalah kena lantun. Ambil benda tu, simpan baik-baik dalam kepala. Sebab apa? Benda tu yang selalu orang tak buat. Apa yang disuruh, itu yang tak dibuat. Okey? Alla tatghaw. Macam mana tuan-tuan puan-puan? Tatghaw. Bukan alla tatghaw. Alla tatghaw. Nah, tak nak tatghaw. Jangan tot. Jangan simpan dia. Okey, qalqalah kena lantunkan. Tapa. Nampak? Kan beza? Tatghaw dengan tatghaw. Kan beza dekat situ. Okey. Kita yang dah ada cucu, kena ajar cucu sebut huruf betul-betul sejak kecil. Sebab takut bila dewasa susah nak sebut. Betul. Memang saya setuju 200%. Apa sebab saya ajar tuan-tuan dan puan? Supaya tuan-tuan dan puan boleh sampaikan ilmu ini kepada anak, kepada cucu, kepada kawan. Kepada cucu lah yang penting kan. Sebab apa? Diorang ni kadang-kadang diorang belajar bukan banyak kepada penglihatan tau. Diorang belajar banyak kepada pendengaran. Jadi kalau kita sebut benda yang salah, benda tu yang melekat dalam kepala sampai ketua macam tu. Tu yang nanti bila dah otai, bila dah warga emas, alah susahlah ustaz, dah ledak, dah keras lah lidahnya,
dah kaku lah lidahnya. Sebab apa? Dah terbiasa. So daripada kecil lah kita betulkan bacaan. Okey. Baik, saya minta tolonglah semua untuk tolong ajarkan cucu masing-masing perbetulkan bacaan mereka. Baik, kesalahan kedua tadi saya cakap apa dia? Tak lantunkan. Alla tatghaw. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga pun sama juga. Saya cakap kalau contoh ada 10 orang, 8 orang akan baca macam ni. Kalau ada 10 orang, 8 orang yang baca macam ni. Macam mana? Dengar baik-baik. Alla tatghaw. Alla tatghaw. Apa kesalahan dekat situ? Dia tukarkan huruf ta, pula. Dia tukarkan huruf ta ni. Dia tukarkan huruf ta jadi huruf ta. Dia tukarkan huruf ta jadi huruf ta. Minta maaf kalau drag masa sikit. Sebab saya memang betul-betul tengah bersemangat ni. Okey, saya betul-betul tengah bersemangat. Saya nak terangkan betul-betul dekat sini. Minta maaf lah kalau lambat ke apa ke. Saya minta halal. Saya betul-betul nak terangkan dekat sini. Sebab apa? Setiap kali lalu ayat ni kat sini, mesti ada yang baca salah. Mesti ada yang baca salah. Saya kena betulkan dekat sini. Okey. Tuan-tuan dan puan, kan atas tadi saya cakap, bezakan huruf ta, huruf to. Bezakan huruf yang kita kena buka mulut, yang kita kena bulatkan mulut. Sebab apa? Bila jadi benda-benda macam ni lah, duduk dekat sebelah-sebelah macam ni, nampak tak? Dia nak tebalkan huruf to, sampaikan huruf ta tu jadi huruf to. Alla tatghaw. Pada dia macam tak salah. Pada orang lain yang biasa-biasa, orang awam rasa macam tak salah. Tapi kalau orang-orang yang boleh baca Quran, yang boleh bezakan betul dan salah, dia akan tangkap dekat situ. Dia akan dapat tangkap dekat situ. Sebab dekat sini yang betulnya bukan to. Okey. Bukan to tetapi ta. Tatghaw itu yang betul. Alla tatghaw. Okey. Dapat dekat situ Dapat dekat situ? Cukup. Cukup dah Cukup dah dekat situ saya rasa dah. Lama dah kat sini. Kemudian, alamak ada lagi. Sini pula. Sini pula. Apa dia? Salahnya Ghaw. Alla tatghaw. Bukan ghaw, tuan-tuan dan puan. Ghaw. Huruf ghain di atas gha. Bukan huruf ghain di atas gha. Jangan alla tatghaw. Yang betulnya apa dia? Alla tatghaw. Okey. Satu perkataan je. Tatghaw je. Tapi dekat sini kalau saya boleh terangkan 1 jam saya terangkan yang ni saja. Tapi apakan daya? Okey. Apakan daya sekarang ni? Kita dibagi masa macam tu saja. Saya pun tak dapat nak terangkan lebih-lebih, nak belajar dengan lebih detail, nak belajar betul-betul macam saya kata 1 jam dekat sini saja. Jom jadi ahli, betul-betul terperinci kita akan ajar. Kalau tuan-tuan dan puan rasa apa yang saya ajar pukul 3 ni dah cukup terperinci, sebenarnya banyak lagi yang saya tak dapat nak terangkan, banyak lagi yang saya kena potong-potong-potong sebab kejarkan masa, nak belajar dengan lebih detail, betul-betul detail lagi, jadi ahli cepat Quran. Siapa-siapa berminat nak jadi ahli, WhatsApp nombor sebelah saya. Siapa-siapa berminat nak jadi ahli, WhatsApp nombor sebelah saya. Okey, baik, dah settle lah kat sini So yang betulnya macam mana? Alla tatghaw fil mizan. Okey, boleh? Dah lama dah dekat sini saja saya terangkan. Kalau siapa-siapa lepas ni masih baca salah lagi, marah diri sendiri, rotan diri sendiri, jentik telinga sendiri. Okey? Alla tatghaw fil mizan. Baik. Okey, minta maaf lambat sikit dekat sini. Saya memang tak boleh. Kalau kat sini memang selalu sangat salah ni. So, dah alang-alang 2,000 orang sedang menonton. So, dengarlah saya punya bebelan kat sini. Alright, kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Bismillah. Jangan lupa apa yang saya cakap ni, sabar sampaikan dekat yang lain. Okey, sabar sampaikan dekat yang lain. Jangan simpan seorang-seorang. Bila kita sampaikan, okey, secara tak langsung, kita pun dapat ingat benda tu. Okey, kita dapat ingat, kita dapat sampaikan, kita dapat
manfaatkan ilmu yang kita belajar. InsyaAllah semoga pahalanya berpanjangan. Ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul tak panjang Jangan salah. Wa pendek, pendek, ki yang panjang. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wala huruf kha tau. Di sini huruf kha. Tukhsirul mizan. Mi 2 harakat. Zan 4 pula. 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey, ma'arif lisukun. Okey, kemudian ayat yang ke-10. Bebel tak apa ustaz, nak bagi pelajar faham betul. Saya akan pastikan saya takkan bebel benda-benda kosong lah. InsyaAllah 1 jam ni saya akan manfaatkan. Saya akan bebel benda-benda yang berkaitan je lah, insyaAllah lah. Alright, kemudian ayat yang ke-10. Bismillah. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda. Bukan wal ardu. Bukan wal ardi. Okay, wal arda. Wal arda wada'aha lil anam. Lil anam. Tak panjang. Tak panjang. Apabila hamzahnya duduk di atas huruf mat. Nampak? Ini kan huruf alif. Lepas tu ada huruf hamzah di atasnya. Apabila hamzahnya duduk di atas, maka tidak panjang. Jangan lil anam. Salah. Lil anam. Itu yang betul. Wal arda wada'aha lil anam. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-11. Apa ni satu lagi yang saya nak bagi tahu dekat sini, disclaimer lah. Bukan disclaimer apa pun. Maksudnya saya tak nak ada yang salah faham. Ustaz ni lama sangat ni dekat sini, terlalu detail ni, terlalu lama ni. Saya nak semua orang yang hadir, yang belajar pada hari ini, belajar pada setiap hari, belajar dengan saya, dapat ilmunya sama rata. Maksudnya apa? Memang dalam live kita ada orang yang memang dah mahir saja nak buat ulang kaji. Ada orang yang memang betul-betul baru nak belajar. Jadi saya tak nak pergi laju sangat. Takut bila laju sangat, dia bagi keuntungan dekat orang yang dah mahir je. Tapi dekat orang yang tak mahir lagi kan, nanti terkial-kial, kesian dia. Jadi saya buat benda ni sama rata lah. Tak laju sangat, tak perlahan sangat. Okay, saya harap semua dapat terimalah macam mana saya punya speed, cara penyampaian saya, penjelasan saya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Alright, baik. Belanja dah sikit dekat ruangan komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Boleh tak? Hashtag seronoknya cinta Al-Quran. Alright. Baik, ayat yang ke-11. Bismillah. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Fiha fakihatu dengungkan 2 harakat, tanwin 99 bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Okey, muncungkan bibir. Kemudian, nampak tak dekat huruf nun ni ada sabdu? Nampak tak? Dekat huruf nun ni ada sabdu. Maka kalau nun yang bersabdu kena dengunglah. Apa kesalahan yang biasanya berlaku dekat sini yang saya dengar lah? Yang saya dengar macam ni. Fiha fakihatun wa nakhlu tuan-tuan dan puan, ada sabdu. Saya minta sangat-sangat semua orang sekarang ambil pensil, bulatkan dekat sabdu ni. Bulatkan ke, gariskan ke, anak panahkan ke, apa-apakan lah, tak kisah. Yang penting kita nampak dekat sini ada sabdu. Tak nak baca wanah, tetapi wanah.
Nun sabdu, dengungkan tuan-tuan perempuan. Nun sabdu, dengungkan. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Boleh? Boleh? Alright. Sambung ayat yang ke-12. Wal habbu dhul asfi war raihan. Wal habbu, bukan wal habba, bukan wal habbi. Wal habbu. Okey, ba baris depan. Wal habbu dhul asfi war. Nampak sabdu? Terus masuk alif lam syamsiah, W-A-R, war. Wal habbu dhul asfi war raihan. Ha pedas. Han dan panjang. Kenapa panjang? Sebab ada huruf mat. Sebab ada huruf mat. Mat arid, ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun. Baik, kemudian ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Minta maaf, lambat sikit tak apa Lambat sikit tak apa Saya minta halal. Saya minta halal sangat-sangat. Sebab tadi pun sebenarnya kita bukan mula pukul 3. Okay? Kita mula pukul 3 lebih sikit. So, minta halal lah kalau habis lambat sikit sebab saya tengah bersemangat ni. Jangan patahkan semangat saya. Okay, jangan patahkan semangat saya. InsyaAllah. Okay, semoga terus bersemangat. Semoga terus istiqomah. InsyaAllah. Kita teruskan ayat yang ke-13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ayat 13. Ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ayat yang berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Tetapi kita tak nak ulang-ulang kesalahan yang sama. So, dengarkan baik-baik sebab ayatnya akan berulang banyak kali. Yang paling penting yang pertama saya terangkan ni kena ambil baik-baik Fabi ayyi, ya-nya ada tanda sabdu kena tekankan. Jangan fabi ayyi. Jangan macam tu. Fabi ayyi. Boleh. Fabi ayyi ala. Kenapa baca panjang? Kenapa baca panjang? Sebab ada huruf mat, ada alif kosong. Baik. Fabi ayyi ala'i rabb. La 4 ataupun 5 harakat di sini mat wajib muttasil. La'i rabbikuma tukadziban. Zal hujung lidah. Zal hujung lidah. Okey, jangan tukadziban. Tukazziban, kasar sangat. Ini bukan huruf zai. Ini huruf zal. Zal hujung lidah. Tukazziban. Lembut je. Tukazziban. Sekali lagi saya ulang. Dengarkan baik-baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nampak? Lembut je kan? Huruf zal tu. Kena macam tu Kena macam tu. Baik, kemudian ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal, bukan khalaqal. Jangan khalaqal. Salah. Khalaqal. Khalaqal dengungkan dua harakat ikhfa hakiki. Jangan insa. Khalaqal insa. Salah. Khalaqal insana min. Nampak tak bunyi itu macam mana? Dengar tak? Bukan nampak, bunyi tak nampak, bunyi tak boleh nampak. Dengar tak bunyinya itu macam mana? Okey? Dengar baik-baik. Khalaqal insana
insana min. Dengar kan? Dia bukan macam ni. Dia bukan khalaqal insana min sol. Ataupun dia dengung tapi dia pergi naikkan pula lidah. Khalaqal insana min. Kan bunyinya lain. Yang betulnya macam ni. Khalaqal insana min. Bunyinya macam tu. Baru betul ikhfa hakiki. Semua orang tahu dekat sini kena dengung. Semua orang tahu dekat sini ikhfa hakiki. Tapi tak semua orang bunyi ikhfa hakiki tu dengan betul. Okay? Alright. Baik. Sol-so bukan salsa. Jangan salsa pula. Sol-so. Sol-solil. Sekali lagi ikhfa hakiki. Lil-kal fakhtor. Lambatkan sikit dekat huruf kha ni sebab ada sabdu. Jangan laju je. Fakhor, fakhor. Tak nak. Fakhor. Kenapa saya cakap ada huruf yang kena bulatkan? Sebab sinilah huruf kha ni. Jangan baca fakhar. Mentang-mentang dia baris atas, kita baca fakhar. Bukan fakhar. Fakhor. Okey? Settle. Selesai ayat 14. Ayat 15. Okey. Ayat ni pun kena fokus baik-baik. Ayat ni pun kena fokus baik-baik. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal panjangkan ja ini sekadar 6 harakat. Ja 6 harakat. Dah panjang 6 harakat ni. Dah panjang ja 6 harakat ni. Panjang 6 harakat ja. Ada nun pula selepasnya sabdu dengungkan. Ada nun pula sabdu selepasnya maka kena dengungkan. Dah panjang 6 harakat. Masuk dekat nun tu 2 harakat. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi dengarkan baik-baik. Dekat sini pun selalu berlaku kesalahan. Panjangkan ja ni 6 harakat. Lepas tu dah panjang 6 harakat tu, dengungkan pula 2 harakat dekat nun ni. Wa khalaqal janna. Bukan macam ni. Wa khalaqal janna. Dengung pula yang 6 harakat. Wa khalaqal jann. Bukan dengung 6 harakat. Ja tu yang panjang 6 harakat. Kemudian nun tu yang kena dengungkan 2 harakat. Okey. Kesalahan dekat sini apa dia yang biasa orang lakukan? Dia panjang cantik dah 6 harakat. Tapi sayangnya, dia tak dengung pula dekat nun ni. Dia tak dengung pula dekat nun ni. Dia jadi macam mana? Wa khalaqal janna. Janamim. Janamim. Salah. Dia kena Janamim. Boleh kat situ. Okey, saya harap dapatlah semua. Saya harap dapatlah semua dekat sini Dekat sini Sampai apa orang panggil sakit-sakit tekak saya terangkan dekat sini. Minta-minta dapatlah insya-Allah. Baik. Kemudian mimma nun kosong bertemu dengan mim sabdu, jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat, idgham ma'al gunnah. Mimma rijim. Sekali lagi jumpa dengan mim sabdu, rapatkan lagi bibir, dengungkan 2 harakat. Apa nama hukum dia dekat sini ustaz? Nama hukum dia kita panggil mad lazim kalimi mustaqqal. Mad lazim kalimi mustaqqal. Nak tahu mad lazim kalimi mustaqqal ni apa sebab dia, apa penerangan dia, apa detail dia, kena jadi ahli. Boleh terangkan dekat sini tapi sangat-sangat tak cukup masa. Saya kejar masa sebenarnya ni. Saya kejar masa. Kalau belajar jadi ahli, daftar jadi ahli dengan kita, saya akan terangkan dekat sini detail, betul-betul detail. Kenapa. Sekarang ni minta maaf tak dapat. Tapi saya cuma boleh beritahu dekat sini mad lazim kalimi mustaqqal. Mad lazim kalimi mustaqqal. Baik.
Mim marijim min nar. Nun kosong bertemu nun sabdu idgham ma'al gunna, dengungkan dua harakat. Nar dibaca dengan panjang. Kerana apa? Kerana ada huruf mat di sini. Baik, kemudian ayat 16. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya rasa saya tak perlu terangkan lagi dekat sini. Saya dah terangkan tadi kan, atas kan detail kan. Saya harap yang atas tadi fahamlah. Okey. Ayat 15. Cantiklah Ustaz, puas dengan keterangannya. Alhamdulillah. Tapi itu pun tak habis lagi tau. Tak habis terang lagi tau. Kalau bagi saya masa 2 jam, saya boleh terangkan lagi. Tapi saya minta maaf. Ini pun dah direct banyak dah ni. Okey. Takut ada yang marah nanti Kang. Minta maaf Sikit lagi. Baik. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Jangan kita pandai-pandai je jadi tukar masyrikina pula tiba-tiba. Masyriqaini. Wa Rabbul bukan wa Rabbal, bukan wa Rabbil, ba baris depan, wa Rabbul maghribain, tuan-tuan dan puan, huruf ghin bukan huruf ain. Jangan mak tak nak. Maghribain. Bain tu panjang Maghribain. Madlin kita panggil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, selesai sampai ayat yang ke-18. Selesai untuk muka surat pada hari ini. Jom sekali lalu kita baca dari awal satu muka surat penuh bersama-sama. Sekali lalu kita baca, insya-Allah. Saya harap sahabat-sahabat semua dapat sesuatu, dapat manfaat apa yang saya kongsikan pada hari ini. 2 jam nanti ustaz penat pula, kesian. Itulah. Penat memang penat lah, tapi tak apalah kan. Dan memang kerja saya ni menyampaikan ilmu, kongsikan ilmu. Semoga kepenatan saya ni, keperetan tekak saya ni, suara saya yang saya lontarkan jerit-jerit, bebel-bebel semua ni, semoga semuanya berbaloi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah doakan, saya pun doakan supaya sahabat-sahabat semua yang belajar Al-Quran, pahalanya akan terus berpanjangan sampailah kita sampailah ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah, jom kita baca sekali lalu satu muka surat penuh bersama-sama. Sesiapa yang nak belajar dengan lebih detail lagi, nak dapatkan buku, kita bagi buku, kita bagi modul, kita bagi nota, kita bagi latihan, kita bagi konsultasi seumur hidup, kita bagi video, beratus-ratus video kita kasih. Boleh WhatsApp nombor sebelah saya. Boleh WhatsApp nombor dekat sebelah saya bagi tahu nak jadi ahli. RM280 sekali bayaran sahaja seumur hidup. Ada bayaran bulanan ke kena bayar? Yuran komitmen bulanan ke? Tidak ada langsung. Sekali je bayar masa daftar RM280. Okey? Lepas tu belajarlah sampai bila-bila. WhatsApp nombor dekat sebelah saya ni. Baik, jom kita nak belajar. Kita nak baca sekali lalu satu muka surat penuh. InsyaAllah kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. Sekejap, saya minum sekejap. Saya rasa dah kering tekak saya sebenarnya. Kita pergi slow-slow, insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, jom kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar.
Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Air apa Ustaz minum tu? Air masak je, air masak. Air masak je saya minum, tak ada buat air apa-apa pun. Okey, sambung. Surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang saya dapat kongsikan. Sepenuhnya saya kasih. Tuan-tuan dan puan, kalau rasa-rasa macam ada saya sembunyikan sesuatu, beritahu saya lah. Tapi sejujurnya, apa yang saya tahu, apa yang saya boleh sampaikan, saya dah sampaikan 100% dekat tuan-tuan dan puan. Semoga tuan-tuan dan puan beroleh manfaat, insya-Allah. Jangan simpan sorang-sorang, sebar-sebarkan kepada yang lain, ajarkan kepada yang lain. Kalau kita tak mampu nak ajarkan orang Al-Quran, cukuplah dengan kita sharekan live kita ni kepada orang lain. Semoga manfaatnya dapat diperolehi oleh orang-orang lain juga, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan, terima kasih 2,000 orang yang menonton pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kalau tanpa dorongan, sokongan daripada tuan-tuan dan puan, saya rasa saya tak bersemangat nak mengajar. Tapi alhamdulillah, berkat sokongan dan dorongan daripada tuan-tuan dan puan, saya rasa lebih bersemangat. Saya akan terus memberikan yang terbaik
untuk menyampaikan, untuk berkongsikan ilmu-ilmu tajwid kepada tuan-tuan dan puan setiap hari insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sesiapa yang nak daftar jadi ahli cepat Quran, macam saya katakan tadi, yang nak belajar Al-Quran, nak perbetulkan, nak mencantikkan bacaan Al-Quran dari asas sampai mahir, boleh WhatsApp nombor dekat bawah ini, RM280 dengan bayaran sekali sahaja seumur hidup. Kami bagi modul, kami bagi buku asas, kami bagi buku tajwid, kami bagi beratus-ratus video. Video panduan daripada buku tersebut, video pembelajaran, kami bagi nota, kami bagi aplikasi, kami bagi konsultasi seumur hidup. Semua itu tuan-tuan boleh dapatkan dengan bayaran cuma sekali sahaja seumur hidup. WhatsApp nombor dekat sebelah saya, WhatsApp dekat nombor bawah saya ni 011 1621 7797. Saya harap sahabat-sahabat semua dapat, orang cakap, mengorak langkah, dapat menggerakkan langkah yang pertama untuk mengubah bacaan Al-Quran sebelum kita meninggalkan dunia ini. Okey, semoga kita dapat mempersembahkan bacaan Al-Quran yang baik, mempersembahkan bacaan Al-Quran yang cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita, segan kita kalau Allah dah bagi kita nikmat kehidupan, Allah dah bagi kita umur, Allah dah bagi kita kesihatan, Allah dah bagi kita waktu, Allah dah bagi kita kesempatan, Allah dah bagi kita amal, Allah dah bagi kita segala-galanya untuk kita duduk dekat atas dunia ni, kita dipinjamkan, tetapi kita pulang dengan tangan kosong saja. Kita pulang dengan tangan kosong saja. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkanlah buat amal kebaikan, walaupun sekecil-kecil amal kebaikan. Walaupun sekecil-kecil amal kebaikan, dan insya-Allah jadikan Al-Quran ini panduan dan pegangan hidup kita. Jadikan Al-Quran ini sahabat kita semasa di dunia. Semoga Al-Quran ini akan menjadi sahabat kita di dalam kubur nanti dan di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf atas kekurangan kesilapan yang berlaku dalam live kita pada hari ini. Jadi siapa-siapa yang berminat, okey, sekali lagi boleh WhatsApp kami 011116217797. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tak ada aral, kita bertemu lagi esok. Malam ni jam 9 malam, jangan lupa temu janji dengan Ustaz Izzuan Ahmad dalam tilawah interaktif. Jadi saya undurkan diri dulu, saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar